perkenalkan saudara Muhammad Yusof, calon N30. Sebelah kiri saya calon daripada calon N32, saudara Hasanuddin. Sebelah kanan saya ini ialah Tuan Haji Yusof, pengurusi perhubungan Perikatan Nasional Temerloh. Di sini juga bekas usaha pejuang Parlimen Temerloh. Jadi sidang media pada hari ini kita adakan untuk membuat ketetapan bahawasanya saya dan seluruh ahli jawatankuasa penyaras pejuang Temerloh akan memberikan sokongan yang sepenuhnya kepada calon-calon daripada Perikatan Nasional di dalam Parlimen Temerloh yang akan bertanding pada PRU ke-15 ini atas sebab-sebab yang berikut. Jadi yang pertamanya, kami dalam Parti Pejuang di Temerloh ini merasa duka cita kerana kita melihat Tun Dr. Mahathir Mohamad, pengurusi Parti Pejuang Tanah Air, telah dipergunakan dan diugut oleh mereka-mereka yang ingin mendapatkan jawatan, habuan dan pencalonan bagi kepentingan peribadi semasa PRU ke-15 ini. Kita sedari bila adanya penglibatan figura-figura daripada NGO-NGO semasa tertubuhnya gerakan Tanah Air ini, ramai antara mereka ini telah mengambil kesempatan untuk mengugut Tun Mahathir dan pimpinan pejuang supaya mereka ini diberikan tempat dan kerusi untuk bertanding pada PRU ke-15. Dan sekiranya permintaan mereka ini tidak dilayan, mereka mengugut untuk keluar daripada gerakan Tanah Air. Atas sebab ini juga kita lihat kumpulan-kumpulan yang datang daripada NGO-NGO ini, walaupun mereka ini sebenarnya tidak lagi mewakili NGO-NGO tersebut, telah mula menyusun strategi untuk merampas kerusi-kerusi di banyak tempat-tempat yang Parti Pejuang telah usahakan dan bekerja keras. Gerakan yang dikepalai oleh pengurusi Gerakan Tanah Air Negeri Pahang, iaitu Haji Aminuddin Yahya, kami sedari bila mereka ini telah membuat beberapa program dan mesyuarat khususnya di Temerloh ini dengan menyisihkan Parti Pejuang dan seterusnya mencatur supaya kursi-kursi yang dahulunya berpotensi untuk dimenangi oleh Parti Pejuang dapat mereka ambil. Contohnya di Temerloh ini, selain daripada kursi parlimen, tidak ada satu pun kursi yang diberikan kepada calon-calon daripada pejuang. Walaupun saya sebagai penjelas pejuang di sini selama beberapa tahun telah mencadangkan beberapa nama, namun satu pun tidak dilayan. Bahkan kami juga tidak pernah langsung diajak berbincang untuk menentukan calon-calon dan juga untuk gerak kerja pilihan raya. Memburukkan lagi keadaan, semua calon-calon yang dicadangkan di dalam Parlimen Temerloh ini adalah calon-calon yang tangkap muat sahaja. Tidak ada sokongan akar umbi, tidak ada pengikut di kawasan dan sangat berpotensi untuk kalah. Selain pengurusi Gerakan Tanah Air Pahang yang tidak dikenali oleh pengundi-pengundi bertanding di Parlimen Temerloh ini, contoh lain seperti anak kepada Khaidir Ahmad, seorang muflis dan juga kempen manager kepada pengurusi Gerakan Tanah Air Negeri Pahang ini turut dicalonkan bertanding di N32 Kuala Semantan. Ini sudah tentu akan memberikan imej yang sangat buruk kepada parti dan sudah tentu menambahkan risiko untuk parti kalah. Kehadiran mereka ini sebenarnya bukanlah untuk menang, tapi hanya untuk memecahkan lagi undi yang mungkin akan memberikan advantage kepada UMNO ataupun Barisan Nasional untuk menang di Temerloh. Oleh yang demikian, kami di dalam pimpinan Parti Pejuang di Temerloh ini telah hilang kepercayaan kepada Haji Aminuddin, pengurusi Gerakan Tanah Air Negeri Pahang, dan bertekad untuk menyokong sepenuhnya calon-calon Perikatan Nasional atas sebab-sebab yang berikut. Pertama, kami dapati calon-calon yang dikemukakan oleh Perikatan Nasional di Temerloh ini adalah mereka-mereka yang telah ada track record berkhidmat kepada masyarakat di Temerloh dan bukannya calon tangkap muat atau calon parachute seperti yang dibawa oleh Gerakan Tanah Air. Calon-calon Perikatan Nasional ini adalah calon-calon yang berwibawa, yang ada sokongan akar umbi, yang ada jentera, dan sudah tentu calon-calon yang sangat berpotensi untuk menang dan menjadi wakil kepada masyarakat di Temerloh ini. Kami juga yakin dengan menyokong calon-calon Perikatan Nasional ini akan memberikan kelebihan kepada mereka untuk mengalahkan Barisan Nasional berbanding calon-calon tangkap muat yang dibawa oleh Gerakan Tanah Air, rekaan Haji Aminuddin. Ini adalah kerana jika antara matlamat kita untuk memastikan calon-calon UMNO itu kalah, perlu ada kesepaduan dan bukan hanya sebagai pemecah undi dan berisiko tinggi untuk hilang wang deposit.
Jadi saya sebagai anak jati Temeloh dan sebagai seorang yang telah memperjuangkan nasib anak bangsa di Temeloh ini, saya dan rakan-rakan juga menyeru supaya semua pengundi-pengundi di dalam Parlimen Temeloh atas semangat penyatuan ummah, kita sama-samalah memberikan sokongan yang tidak berbelah bahagi kepada Perikatan Nasional di dalam PRU yang akan datang ini. Sekian, terima kasih. Dengan tindakan ini bukannya hanya melemahkan sebenarnya DPA dan pejuang salah satu antara dalam DPA itu sendiri. Macam mana tu? Dengan tindakan ini bukan hanya melemahkan DPA dan pejuang dalam DPA sendiri. Pada pandangan saya, pemilihan calon dan gerak kerja pilihan raya ini sepatutnya diadakan dengan teliti. Dan apa yang mereka lakukan dengan pengurusan yang tidak cekap, dengan pemilihan calon yang salah, saya rasa itu yang melemahkan sebenarnya gerakan tanah air. Tapi kalau kita ambil semangat daripada prinsip untuk kita mengalahkan UMNO dan Barisan Nasional, jadi kita tidak boleh ada calon-calon yang hanya tangkap muat, sebab ini akan memecahkan lagi undi dan kemungkinan besar akan memberikan advantage kepada UMNO untuk menang lah. Jadi di situ kita membuat perkiraan dan kita yakin jika kita memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional, peluang kita untuk mengalahkan calon-calon daripada UMNO itu lebih besar berbanding kita meletakkan calon-calon yang tidak boleh tidak diminati oleh pengundi-pengundi di Temeloh ini. Mana dengan Tun M punya reaksi ketika dia tahu dekat sini dia berpakat dengan ini, yang pejuang berpakat dengan ini, Muklis ke, benda tu diketahui oleh pejuang. Ya, ini baru kita baru melakukan mengadakan kita punya sidang media hari inilah. Bagaimana reaksi dia saya pun tak tahu lah bagaimana, tapi kita sebenarnya mengambil prinsip yang Tun M bawa sendiri untuk kita memastikan UMNO itu kalah. Jadi bila kita melihat kepada calon-calon yang tidak berwibawa, yang daripada proses permulaan memilih calon itu pun tidak menepati standard yang sepatutnya diperlukan untuk memastikan calon itu menang, saya rasa adalah lebih baik untuk kita memberikan sokongan kepada pihak yang ada potensi untuk menang. Sebab secara prinsipnya pun tujuannya untuk kita memastikan UMNO dan Barisan Nasional itu kalah. Jadi bagaimana reaksi mereka di peringkat pimpinan saya tidak tahu. Mungkin ada tindakan susulan akan dikenakan terhadap Datuk sendiri untuk bersedia untuk bagi saya itu terpulang pada pimpinan untuk pertimbangkanlah. Sebab bagi kami sendiri dan saya sendiri, kita telah beberapa kali berjumpa dan menceritakan masalah kami di sini, termasuklah berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir sendiri. Tapi itulah, mungkin ada di kalangan pucuk pimpinan ini yang tidak mendengar atau tidak merasai suara kaum B dan memberikan nasihat yang tidak berapa tepat kepada Tun Dr. Mahathir, yang menjadikan masalah itu semakin rumit dan akhirnya membuatkan kami terpaksa mengambil tindakan yang sebegini pada hari inilah. Macam mana mungkin ialah dengan sokongan dan pula diarah ni, adakah tindakan sedepan dua parti ke ataupun bukan bersama pejuang? Kami masih lagi dalam pejuang buat masa ini. Itu tidak lagi kami fikirkan. Yang penting sekali sekarang ni adalah untuk kita bersama-sama memberi sokongan yang padu kepada Perikatan Nasional untuk memastikan calon-calon Perikatan Nasional menang. Sebab matlamat kita sama sebenarnya. Jadi kita tak nak tindakan yang dibuat oleh pengurusi gerakan tanah air negeri Pahang ni yang hanya memecahkan undi. Tidak ada potensi untuk menang, tapi kemungkinan besarnya boleh memberikan advantage kepada pihak yang kita berkongsi kepentingan untuk dikalahkan. Jadi buat masa ini kami masih lagi remain sebagai ahli pejuang lah. Tapi sebelum ni dia ada cadangkan nama tak? Ahli pejuang sini ada cadangkan nama apa itu? Nama yang calon. Ada. So kita, sebab seperti yang kita tahu, GTA ni dia ada dua komponen penting lah. Satu komponen politik dan satu komponen NGO ataupun orang persoalangan. Jadi saya daripada Parti Pejuang, kita cadang melalui channel Parti Pejuang lah kepada Presiden kita Datuk Muklis untuk dibawa ke atas. Tapi bila sampai ke peringkat tertinggi, semua nama-nama yang kita cadang tu satu pun tak dilayan.
Contoh di Temerloh tak ada satu pun calon daripada Parti Pejuang, semuanya daripada Gagasan Bangsa ataupun daripada blok, bukan politik lah. Hanya satu yang diletakkan di bawah kuota Parti Putra, iaitu di Dun Mentakak. Jadi itu memberikan gambaran yang sebenarnya mereka telah menyisihkan pejuang daripada awal. Sepanjang proses berbincang memilih calon pun kami tidak terlibat, dan senarai yang dibawa pun tidak dilayan. Jadi saya rasa itu satu benda yang sangat merugikan parti lah, dan boleh dianggap sebagai sabotaj juga kepada parti, sebab pejuang ini adalah tonggak kepada gerakan tanah air ini. Kita lah yang memulakan Parti Pejuang di Temerloh selama lebih 2 tahun. Kita bekerja keras, dan akhirnya bila ada orang-orang daripada kononnya NGO ini datang, mereka telah cuba untuk membuat percaturan sendiri tanpa mengambil kira langsung pandangan daripada kami. So benda ini memang merosakkan segala perjalanan ataupun planning yang kita telah buat di Temerloh lah. Benda ini mungkin akan berlarutan di kawasan-kawasan lain pada masa ini, dan dia akan merosakkan pejuang ini, melemahkan pejuang negeri sendiri. Ya, saya pun ada dengar begitu juga di kawasan-kawasan lain, di mana bila yang mengepai atau yang menjadi ketua kepada GTA negeri ataupun parlimen itu adalah orang yang yang baru datang ataupun parachute ke kawasan tersebut. Jadi dia tidak memahami sentimen di Akaumbi, dia tidak memahami apa yang telah diusahakan di peringkat Parti Pejuang daripada mulanya, dan saya ada dengar juga menghadapi banyak masalah. Jadi itulah saya menyerulah supaya semua kawan-kawan yang menyaksikan perkara ini berlaku supaya kita berfikir balik, sebab prinsip kita adalah untuk memastikan UMNO dan Barisan Nasional itu kalah. Jadi kalau kita menjadi pemecah undi pula, jadi saya rasa benda ini adalah kontradik kepada apa yang kita perjuangkan selama inilah. Less than 24 hours before hari penamahan, adakah chance untuk mengubah? Siapa mengubah? Presiden berkerusi dengan, adakah last question kepada Presiden supaya melihat perkara ini hari penamahan, boleh ubah lagi ke nama-nama calon? Nama-nama calon untuk pejuang. Itu saya tak tahu. Itu dia peringkat atas, saya tak tahu. Tapi yang pentingnya prinsip kita bukan hanya masalah calon. Calon tu sepatutnya dinamakan orang-orang yang berpotensi untuk menang. Saya sendiri pun ada dicadangkan oleh pimpinan untuk parlimen lain ataupun DUN lain, tapi bagi saya prinsip saya bukannya untuk bertanding. Kalau kita bertanding, maknanya kita kena ada semangat dan keyakinan untuk kita dapat kursi tersebut. Jadi yang berlaku sekarang ni, kebanyakan calon-calon yang menerima pencalonan ini adalah saya rasa hanya untuk bertanding sebagai calon saja. Jadi diorang ni bukan ada semangat ataupun keyakinan pun untuk menang. Yang tu yang memberi kerisauan kepada kita, dan kita tak mahu hasil daripada percaturan yang sebegini akhirnya yang dapat manfaat adalah parti lain, sedangkan matlamat kita adalah sama. Tapi Datuk bersedia untuk menghadapi apa-apa tindakan dari berpihak ketua pimpinan? Ya, saya bersedia. Dari segi PN sendiri? Calon. Saya. Pertamanya terima kasih kepada pihak media dan juga Datuk Rufai yang menjemput kami daripada Perikatan Nasional pada sidang media beliau pada petang ini. Alhamdulillah kami daripada Perikatan Nasional Temerloh khususnya sentiasa bersedia untuk bekerjasama dengan mana-mana pihak sebagaimana yang disebutkan oleh terutamanya Presiden PAS Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Awang bahawa PN, bahkan dulu kita ada MN, adalah untuk penyatuan ummah. Penyatuan ummah ni maknanya menguatkan kerjasama politik orang Melayu. Jadi penyertaan rakan-rakan kita untuk menyokong PN di Temerloh ni sangat kami alu-alukan, dan seperti mana yang disebut oleh Datuk Rufai bahawa kemasukan kumpulan-kumpulan kecil, parti-parti kecil ini memungkinkan undi itu terpecah, dan kita juga tahu bahawa PH juga bersama dalam saingan untuk merebut kursi Parlimen Temerloh. Jadi kalau banyak undi-undi gangguan ini, kita bimbang kursi Parlimen Temerloh ini boleh jatuh kepada orang luar juga. Dan paling istimewa pada kali ini adalah
PN Temerloh, kita meletakkan calon lokal semua sekali, anak tempatan di parlimen, di Don-Don, semua anak tempatan yang memang kata orang Temerloh tu bergelewak dengan masyarakat di Temerloh. Jadi kalaulah ada parti-parti kecil ini mengganggu, kita rasa yalah, sebenarnya macam seperti kata Datuk Rafai, kita bimbanglah dia hanya menyebabkan hilang wang deposit dan sebagainya, tapi sikit sebanyak mungkin dia mencuri juga undi yang sepatutnya kita boleh menang terhadap PH terutama dan juga Barisan Nasional, tapi ada kemungkinan kehilangan undi di situ. Jadi lebih baik kalau semua pihak, saya menyerulah semua pihak sebenarnya untuk sama-sama datang dan bersama dengan Perikatan Nasional pada pilihan ke-15 ini, khusus di Parlimen Temerloh ini. Dalam Malaysia rasanya Temerloh satu-satu yang dapat sokongan sekarang ni daripada parti lain. Ya, Alhamdulillah, terima kasih, dan kami mengharapkan sokongan yang sama diterima nantinya bukan sahaja di Temerloh tapi menjadi pemangkin kepada sokongan yang lebih besar untuk Perikatan Nasional di seluruh negara. Sebagai calon sendiri merasakan dah ada advantage sekarang. Alhamdulillah, satu advantage, saya kira suatu yang sangat baik untuk Perikatan Nasional Temerloh. Okey. Alright. Thank you. Jadi sebelum itu saya akan minta ayah anda YDP, silakan. Ini pakai vest ya. Ali belum lagi. Vest tanda sokongan kepada Perikatan Nasional. Bendera dia. Banyak tugas ni. Kali kena besar. Cikgu awak abang ke ayah abang? Ya, tapi macam adik. Ya, gitu Ustaz. Tolong jangan sebut benda yang saya suka. Pandang sini. Okey, pandang. Okey, ready, 1, 2, 3. Goyang sikit dia. Semangat sikit 2, 3.